وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني ونبي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah yang memberi taufik untuk kita berada meneruskan lagi daripada kitab Ightinamil Fawaid fi Syarhi Qawa'idil Aqaid rahimahullah. Qawa'idil Aqaid karangan Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah ta'ala, mensyarahkan Qawa'id Aqaid bagi Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita berhenti pada muka yang ke-130, perbincangan tentang sifat iradat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Ya'ni al-iradatu, ya'ni menghendaki Ghazali al-kalamu. Apa dia? Al-kalam fil iradati, perbahasan pada iradat, isbatan dari aspek pengisbatannya, wa tanzihan dan maha suci iradat daripada sifat makhluk. Tanzih, sucinya iradat itu daripada sifat-sifat makhluk. Wa ma yatba'u zalika, dan yang mengiringinya daripada perkara-perkara yang berkaitan. Okey. Wa dalil wujudil iradati, dalil adanya iradat, kadalil wujudil ilmi wal qudrati, seumpama dalil adanya ilmu, adanya kudrat. Apa dalil ada ilmu Tuhan? Apa dalil kudrat Tuhan? Dalilnya ialah wa wujudul alami, wujud dan adanya alam ini. Itu dalil Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berpengetahuan, Tuhan itu berkehendak. Jadi wujud alam itu dalil bagi kudrat, iradat, ilmu, hayat. Dalilnya satu. Kalau dalam Sanusiah tu dia letak sekali tu, dia letak sedalil. Kerana semua yang akan berkait kepada wujud alam ini, bukti dan tanda Allah bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi dalilnya itu wa huwa wujudul alami ala atami itqanin, wujud alam ni atas sesempurna itqan, kesempurnaan, ketelitian. Alam ini wujud atas ketelitian yang sempurna. Wahayatin, keadaan yang sempurna, atami itqanin, wahayatin wa zamanin. Wahayatin wa zamanin, hay'ah dan juga zaman, kelakuan dan juga zaman, khassa ini yang khusus. Alam ini berlaku, khassa ini sifat kepada zaman dengan hay'ah. Dia sifat ada zaman dan hay'ah, berlaku dalam rupa yang tertentu dan masa yang tertentu. Kenapa bentuk alam ini begini? Kenapa bentuk pokok begini? Bentuk manusia begini? Kenapa lahirnya wujud pada zaman ini, tidak zaman ini? Allah tentukan pada waktu dan zaman tertentu. Fa itqanuhu, maka itqannya, ketelitian dan kehalusan ciptaan Tuhan itu, dalilun ala ilmi fa'ilihi, dalil atas ilmu penciptanya, menunjukkan yang menciptakan itu maha mengetahui. Lagi wa takhsisuhu biwaqtin wa hayatin,
dalilu iradatihi, dan menentukan penentuannya, penentuan apa? Penentuan alam ini tertentu dengan rupa tertentu alam ini biwaktin, dengan waktu tertentu, wahayatin, dan keadaan tertentu, dalilu iradatihi, ini dalil kepada iradat. Taksisuhu ay taksisul alam biwaktin wahayatin, alam ni dia ada waktu. Terbit matahari bila dah wujudnya, bila apa yang berlaku itu ada tertentu pada waktu dan keadaan yang khusus. Itu dalil bahawa adanya iradat Tuhan. Wa buruzuhu minal adami, jelas nyatanya alam daripada ketiadaan. Alam ni asal tidak ada, kemudian dia tiba-tiba nyata jadi wujud pada alam nyata. Itu dalil kudratihi, dalil atas kudratnya, maha berkuasanya Tuhan. Fal iradatu litaksis, maka iradat itu fungsinya, sifat itu fungsi litaksis, menentukan. Wal kudratu, kudrat itu lil ibras, untuk menyata tu mengeluarkan daripada adam kepada wujud, itu nyata, burus, ibras, sama Wal ilmu, dan ilmu itu lil itqan, itu menunjukkan bahawa ilmu itu dalil kepada apa? Kepada itqan, ataupun itqan tu dalil pada ilmu. Iradat itu ataupun ilmu itu bukti ataupun jelas-jelas bahawa dia menjadi bukti dan kepada itqan. Itqan ataupun itqan itu bukti ada ilmu, gitulah. Ketelitian dan kehalusan ciptaan Allah, itqan. Itqan ni maksudnya ketelitian dan kehalusan. Halus tu makna ciptaan yang magnificent, yang begitu hebat ini. Ilmu itulah. Jadi ilmu itu lil itqan. Wal hayatu syartun fil jami', dan sifat hayat itu syarat pada kesemuanya. Jadi hayat dia seakan syarat, kerana tidak akan ada kudrat kecuali zat itu bersifat dengan hayat. Jadi hayat itu syarat kepada kesemua sifat-sifat lain, kudrat, iradat, ilmu. Ini maklum dah ni dalam sanusiah pun kita dah lalu dah. Wa man ra'a thawban min dibajin hasanin nasji, barang siapa yang melihat satu kain min dibajin, yang daripada dibaj itu makna corak, hasanin nasji, yang cantik tenunan dia, cantik sulamannya, wa ta'lif, dan susunannya. Thumma, dia tengok kain, cantik kain ini, coraknya, susunan, tenunannya. Thumma tawahhama sudura nasjihi min ghairi alimin, kemudian dia sangka berlakunya tenunan kain itu min ghairi alimin bihi, tenunan kain itu datang daripada orang yang tak alim, yang tak tahu tentangnya, tentang tenunan. Orang tak ada ilmu. Wala qadirin alaih, dan tidak mampu untuk menenun, tak reti pun. Wala muridin lahu, ada juga orang yang tidak ada iradat, kehendak untuk buat. Au mayyitin lastita'alahu, atau lahirnya, terciptanya tenunan itu daripada mayat yang tak ada kekuasaan langsung kepadanya. Maka orang yang kata gitu, man tawahhama thumma tawahhama tadi, man ra'a thumma tawahhama, orang yang melihat ada kain yang tertenun cantik, tiba-tiba dia kata kain ni boleh dibuat oleh orang ni tak ada ilmu, tuan ni tak ada kudrat, tak ada kehendak, mati. Orang itu kana munkhali'an an gharizatil aqli, adalah dia tercabut daripada fitrah akal. Makna orang ini tidak ada akal. Gharizatil aqli makna akal fitri, fitrah akal. Gharizah
Kalau dalam kitab Melayu jaga-jaga, dia istilah akal al-gharizi. Kitab Melayu, dalam kitab Jawi lah, akal al-gharizi. Jadi salah baca baris akal al-azizi. Dok kena tu gharizi sebab ia kalimah bahasa Arab. Dia ada dua, akal al-gharizi dengan akal al-kasbi. Akal gharizi ni yang ada pada semua manusia biasa. Makna kemampuan untuk kenal perkara asas tu. Yang kedua akal kasbi ni merujuk kepada kemampuan akal tu tahu maklumat lebih, kecerdikan IQ, kepandaian. Itu akal yang kasbi. Yang gharizi ni makna semua makhluk berakal dia belaka. Okey. Kana munkhali'an, orang yang menyangka begini dia sebenarnya tercabut daripada fitrah akal. Munkharitan fi silkil ghabawati wal jahli. Dia ini munkharitan, berjalan atas jalanan. Munkharitan, bergelumang, berjalan di atas jalanan ghabawati wal jahli, kebodohan dan kejahilan. Gitu. Maknanya kalau secara zahir orang cakap dengan cara ni, orang panggil tak betul ni. Ada ke kain yang tenunan elok, comel, tiba-tiba hak buat ni siapa? Banyak. Hak buat ni siapa? Orang tak mampu, orang tak erti. Contohnya. Dengan segera kita kata benda tu mustahil. Itu kalau sehelai kain sahaja. Apatah lagi alam ni, yang mana tak ada orang mampu boleh buat macam alam. Tuhan cabar. Untuk buat apa? Untuk buat dzubabah. Untuk buat dzubabah. Untuk buat lalat. Walau istama'u lah lan yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Tak boleh nak buat pun seekor lalat walaupun mereka berhimpun. Manusia dan jin berhimpun, tak boleh nak buat lalat. Qala rahimahullah, berkata Imam Ghazali lagi, wa annahu muridun lil kainat, Allah maha menghendaki bagi sekalian perkara-perkara kainat yang berlaku. Mudabbirun lil hadithat, yang mengurus tadbir bagi segala perkara. Fala yajri fil mulki wal malakuti qalilun wala kathirun, tidak berlaku pada kerajaannya al-mulki wal malakut dan dalam malakutnya qalilun wala kathir, sedikit ataupun banyak, saghirun wala kabirun, kecil ataupun besar, khairun aw syarrun, baik atau buruk, naf'un aw durrun, manfaat atau mudarat, imanun aw kufrun, keimanan atau kekufuran, irfanun aw nukrun. Mana? Mana saya? Cappuccino ni Ustaz Khori ni bagi ni. Ni cappuccino. Okey, masih. Ambil ya. Bagi ya. Ni boleh. Ambil kursi ya. Biar ada dah ni boleh. Imanun aw kufrun, keimanan atau kekufuran, irfanun aw nukrun, makrifah atau penafian. Irfan makna pengetahuan, nukrun tu penafian, kejahilan. Irfan tu makna makrifah, pengetahuan. Nukrun makna kejahilan, penafian. Fauzun aw khusranun, kemenangan atau kerugian. Ziyadatun aw nuqsanun, bertambah atau kurang. Ta'atun aw isyanun, ketaatan atau maksiat. Kufrun aw imanun. Ulang tak? Tak berlaku berulangan situ. Nuskah lain ada mengulangan tak? Tengok dalam, tengok muka depan. Kekufuran ataupun keimanan, illa biqada'illahi wa qadarihi wa masyiatih, tak berlaku semua itu kecuali dengan qada dan qadar Allah serta kehendak Tuhan. Fama sya'aka, apa yang Tuhan nak akan berlaku.
Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Tuhan tak nak takkan berlaku. Sama bulan kok. Bulan. Mungkin apa wajah bulan tu? Apa wajah bulan tu? Bulan juga. Bulan juga. Ayolah, banyak dah kot mungkin. Untuk ziyadatul ihtimam, ataupun kita kata kerana dah tulul ahdi, lama dah, maka diulang balik. Okey. Tidak berlaku walaupun satu perkara pun kecuali semua tu dengan qada dan qadar Tuhan dan masyiah. Tak terlepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehendak Tuhan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak kamu kehendak kecuali apa yang Tuhan nak. Apa yang berlaku dengan kehendak kamu tu, kalau berlaku maka itulah kehendak Tuhan. Nampak? Ni tak boleh lah macam contoh lepo pasir tu. Sebahagiannya hak kehendak kita, hak kehendak Tuhan, ataupun hak Tuhan buat, hak sebahagian lain tak lah. Semuanya dengan kehendak dan perbuatan Tuhan. Dan perbuatan kita ialah mengusahakan untuk melepas pasir itu. Kasbun wal ikhtiyar. Habis. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali. Nampak? Ayat ni ikut dia berlaku pengulangan. Banyak. Tapi fihi itnab. Panjang, tapi kalam dia tidak berat. Kalam dia tu malih. Indah. Kalam dia tu indah. Walaupun pengulangan, patut sebut satu cukup dah. Tapi dia lebih menetapkan kepada taslim al-kamil, penyerahan yang sempurna, dan juga tafwid at-tam ila qada wa qadarillah, kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi metod atau manhaj gini yang sebenarnya yang lebih dekat untuk masyarakat. Walaupun ayat-ayat ni kalau panggil uslub khatabah lah, uslub khatabah. Ia bukan makna dari segi mantiknya, ataupun dari segi ilmu mantik dan juga ilmu kalamnya. Ini macam pengulangan banyak pengulangan jadi hasyun dah, tapi tidak. Benda itu kadang-kadang setengah daripada terutamanya masyarakat awam, mereka lebih jelira dan lekat dengan pengulangan-pengulangan yang mana dapat menanamkan akidah yang benar dalam hati mereka. Nampak? Habis. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali anna kulla syai'in yatanawaluhu al-imkanu, setiap sesuatu yang mengandungi akannya oleh imkan. Maknanya sesuatu yang dalam lingkungan mumkinat. Syai'un yatanawaluhu al-imkan. Ini maksud apa? Syai'un minal mumkinat ni fi dairatil mumkinat. Setiap yang dalam lingkungan perkara mungkin, yaftaqiru ila takhsisin, berhajat kepada taksis, kepada yang mentaksis dan menentukan. Dan dia itu mungkin pada diri dia kan. Dia boleh menerima ahadu tarafai, salah satu daripada dua bahagian, ada atau tak ada. Jadi bila begitu tentu berhajat kepada yang nak memberatkan salah satu di atas yang lain. Yaftaqiru ila takhsisin bi ahadil jaizaini, dengan salah satu dua yang harus jaizaini alaihi badalan min naqidihi, sebagai ganti kepada lawannya. Ada dan tak ada, bagi mungkin itu harus. Jadi macam mana hakikat dia? Ada ke tidak? Tentu perlu kepada sesuatu yang memberatkan, sama ada nak mengadakannya atau nak mentiadakannya. Id laulat takhsisu, kalaulah tidak kerana adanya taksis, penentuan itu, maka na wujuduhu bi aula min adamih,
nescaya tiadalah wujudnya itu lebih aula, lebih utama daripada tak ada. Kalaulah tidak kerana ditentukan mungkinat ini, alam ini ditentukan untuk ada, maka apa lebihnya ada dengan tak ada? Kerana alam ni asalnya ada dan tak ada tu sama. Kalau kita kata dia sama lah, melihat kepada zati perkara mungkin, makna ada dan tak ada sama. Kenapa aulad ada sehingga tiba-tiba jadi ada? Kenapa ada? Apa tak ada? Gitu. Tentu yang ada yang memilih dan memberatkan ada. Wala takhsisa illa bi iradati, dan tidak berlaku taksis penentuan itu kecuali mesti dengan iradat. Yang nak mukhassis itu, yang nak menentukan alam ni ada tak ada, tentu dia tentukan dengan iradat dia. Kalau dia tak kehendak, boleh jadi tak jadi, tentu dengan iradat. Wa illa, jika tidak, lazima tarjihu ahadil mutasawiyaini min ghairi murajjih, maka lazim memberati salah satu daripada dua yang sama tanpa ada murajjih, tanpa ada yang memberatkan. Wa huwa muhal, mustahil. Dia panggil tarjih bila murajjih. Tarjih bila murajjih, berlaku berat tanpa ada yang memberatkan. Qala fi risalatil qudsiyah, Imam Ghazali sebut dalam risalah Qudusiyah, wa kaifa la yakunu muridan, mana mungkin Tuhan itu tidak berkehendak. Wa kullu fi'lin sadara minhu, setiap dan sesungguhnya, dan setiap perkara yang zahir yang Tuhan buat itu, amkana an yasdura minhu didduhu, boleh sahaja lahir Tuhan buat itu lawannya. Mana mungkin Tuhan tak berkehendak, katanya. Walhal setiap perkara yang nyata itu mungkin saja dia nyata lawannya. Tak, macam mana boleh kita kata Tuhan tu tak berkehendak? Padahal alam ni boleh saja dia tak ada, apa dia perlu ada? Nampak tak? Kalau macam contohnya pokok kenapa akar di bawah, akar tidak di atas? Boleh saja akar tu duduk di atas, daun tu duduk di bawah. Apa bezanya? Mata kita boleh saja duduk di belakang kepala, tidak di depan. Tak, tangan kita boleh duduk di kaki duduk di kepala, boleh saja. Bagaimana tidak Tuhan itu berkehendak? Walhal setiap perkara yang datang, yang zahir itu boleh saja lahir zahir perkara yang berlawanan. Wa ma la diddalahu, dan apa yang tidak ada did, tu kalau ada lawanan lah, atas bawah, ada tak ada. Wa ma la diddalahu, perkara yang tidak ada did, tak ada lawan baginya, dia ada sejenis je. Contohnya, amkana an yasdura minhu kadzalika bi'ainihi qablahu wa ba'dahu, boleh sahaja zahir, yasdura ni makna lahir dan tercipta daripadanya, dengan diri itu, dirinya sendiri, sebelum ataupun selepas. Ini dikait pula, katakanlah andai kata benda hak tak ada lawan, benda tak ada lawan payah juga sebab lawan dia banyak, ada lawan tak ada, atas lawan bawah. Katalah benda yang tak ada lawan lah, benda yang tidak ada lawan baginya. Dah boleh sahaja dia itu yastura, berlaku dia tu sendiri sebab dia tak ada lawan kan. Kalau tadi dia ada lawan, makna kenapa dia tu lebih aula daripada lawan dia. Ni kalau dia ada satu-satu saja, tak ada lawan baginya. Tapi boleh saja dia berlaku sebelum daripada masa diwujud, ataupun selepas benda tu. Kita ambil contohlah, kita ambil apa, alam ni. Lawan bagi alam apa dia? Lawan bagi alam apa dia? Alam lain. Gitu. Kita ambil contohlah. Betul ke tak apa, biar contoh je.
La i'tirada fil mithal, ada i'tirad. Alang ni ada lawan alang lain tak? Tak ada lah kita nak kata ada alang lain itu andaian. Kita bukan nak kata andai, alang ni. Tanpa melihat dia ada lawang, memang dia kita tak boleh nak apa nama dia tak ada lawang lah. Kalau atas lawang bawah, alang ni sendiri dah. Dah kalau benda hak tak ada lawang, macam kita kata alang ni sendiri. Nak kata lawang dia. Kenapa Tuhan adakan dia? Boleh sahaja. Kenapa dia perlu ada pada masa tertentu, tidak sebelum atau selepas tu? Jadi wujudnya sesuatu pada masa tertentu, tidak sebelum, tidak terlepas. Takkan dia dengan sendiri, tentu dengan iradat. Itu maksudnya. Wal qudratu tunasibu diddaini, dan kudrat itu memunasabahkan dua lawan tadi. Kudrat boleh saja nak buat ataupun tak mahu buat, mengekalkan dia tak ada, ataupun buat lepas tu hilangkan. Kudrat boleh saja buat mata kita depan, boleh saja buat mata kita belakang. Kudrat Tuhan. Wal waqtaini, dan dua waktu, boleh saja kudrat nak buat waktu ni, waktu ni. Wahidan wal qudratu tunasibu diddaini wal waqtaini munasabatan wahidan, akan munasabah yang satu, sama saja, tak ada beza. Dari segi kudrat mampu apa-apa dia mampu belaka. Maka dari kerana itu fala budda, tak dapat tidak, min iradatin, mestilah kudrat itu tentunya ada iradat, sarifatin bil qudrah, yang memalingkan kudrat an ahadil maqduraini, memalingkan daripada salah satu dua perkara yang dalam kekuasaannya. Maqduraini, perkara dalam kekuasaan. Tuhan mampu nak buat mata kita depan muka, Tuhan mampu buat mata kita belakang muka. Melihat kepada kemampuan kudrat, boleh saja mata ada di mana-mana. Benda waktu Naruto, nama dia awak mati lah. Yanzu, Danzu. Minat sungguh tu. Dah ingat dah, Danzu, mata ya, tanya boleh saja mata duduk di mana? Kenapa? Kudrat dari segi kemampuan dia boleh saja. Apakah menyebabkan pilih duduk di depan muka, tidak di belakang? Ada tentu iradat yang memalingkan kudrat daripada buat yang salah satu dua yang kemampuan. Mampu buat belakang mata tapi dipalingkan buat depan. Menunjukkan bahawa bukan sekadar ada kudrat, tentu ada iradat. Okey. Qala. Ada semalam ada kita buat kajian tauhid jugalah bersama syarah-syarah di fakulti lain, selalu online di Uniza. Ada pensyarah ceritalah, makna pelajar dia mungkin dia jumpa, ada seorang pelajar jumpa dia tak tahu kata apa dalil benarnya agama Islam. Islam. Maknanya pelajar-pelajar pasca Iswazah ke, apih duduk dalam ke hak Uniza ni, dia kena dekati pelajar-pelajar fakulti lain. Dekati bahagian pemuda ni atau pemuda-pemuda ni, syabab ni, sebab mereka jadi keliru tu siapa tak tahu apa sebab Islam tu betul, agama yang tak betul. Dan dia tak peliklah bawa pada kenapa kita nak percaya adanya Tuhan. Tak. Baru ni pening dah hal ni. Kat surga dah. Jadi benda soalan tu valid sebenarnya. Apabila apa? Sebab tidak dibawa kepada cara penghujahan akidah yang ulama kita. Tengok bila kita dah lalui satu kitab atau kitab, makna persoalan yang sebelum ni, mungkin kalau remaja-remaja persoalan, dah Tuhan tu ada kat mana? Macam sebelum ni awak tanya kat surga tu, rasanya bukan isu nak cari Tuhan. Dia tak boleh nak tahu Tuhan tu guana. Dia nak tahu Tuhan guana. Guana tu makna lagu mana? Bagaimana? Kalau tak ada tahu jawapan guana, bagaimana? Bagi dia tak ada. Tu kena asingkan. Itu benda beza tu. Benda beza. Okey
Tengok. Jadi kita ni bila tengok Allah, satu-satu ulama susun alih tu. Tinggal lagi pada kita untuk sebarkan kepada masyarakat awam dengan cara yang sesuai. Okay. Mana tadi? Okay, qala. Kata lagi Imam Ghazali kata lagi ni dalam Risalah Qudusiyah ni. Lau aghnal ilmu 'anil iradati, kalau terkaya ilmu daripada iradat. Makna kalau ilmu tu tak perlu pada iradat, tu maksud terkaya. Tak berhajat ilmu kepada iradat. Fi takhsisil ma'lum, pada nak mentaksiskan apa-apa benda yang dalam maklum, dalam ilmu, dalam lingkungan maklum dia. Hatta yuqal, sehingga dikatakan innama wujida, hanya saja wujud perkara itu fil waqtil ladzi sabaqal ilmu biwujudih. Perkara itu wujud pada waktu yang telah terdahulu ilmu tentang kewujudannya. Benda itu ada guna. Benda itu ada sebagaimana yang telah tertentu dalam ilmu Tuhan. Tanpa berhajat pada iradat lah. Andai kata innama wujida fil waqtil ladzi sabaqal ilmu biwujudih. Benda ini ada berdasarkan apa yang telah tertentu ilmu Tuhan. Maka la jaza an yughniya 'anil qudrati. Nescaya dia kata lau aghna al-ilmu, aghna yughni. Nescaya harus juga terkayanya ilmu daripada iradat. Kalau gitu ilmu pun tak perlu pada iradat. Kalaulah ilmu tu dengan semata-mata ilmu tak perlu kepada iradat, sehingga kita boleh kata bahawa benda ini terjadi pada waktu yang telah termaktub pada ilmu Tuhan. Nescaya ilmu juga tidak berhajat kepada iradat. Yughni 'anil qudrati, tidak berhajat daripada kudrat, tak perlu pada kudrat. Hatta yuqa, sehingga kita kata wujida bi ghairi qudratin bi annahu sabaqal ilmu biwujudih. Benda ini ada tanpa kudrat kerana telah terdahulu ilmu tentang kewujudannya. Intaha. Nampak tak istilah ni? Faham? Mudah je. Maknanya dalil itu kenapa dia mikir gini ni? Kalau kita tak fikir pun tak, sebab kita dah susun dalil kita satu-satu. Alam wujud tentu datang daripada mujid pencipta yang kudrat. Dan kudrat tentulah, kudrat itu mesti yang qadir, yang berkuasa itu ada iradat yang nak menentukan, kerana ihtimal berlaku alam ni banyak. Kemudian yang menentukan itu tentu dia tentukan berdasar ilmu. Dia tentukan dengan iradat berdasarkan ilmu. Dan tentulah yang berkuasa dan menentukan dan berilmu itu tentu sekali dia hidup. Tak boleh. Andai kata ini hujah begini, Imam Ghazali buat datang dululah. Mungkin ada berlakulah di kalangan ahli falsafah ataupun golongan-golongan yang kata yang nak menafikan sebahagian sifat ni mu'attilah. Apa perlu kudrat iradat ni? Cukup dah ilmu Tuhan. Cukup dah ilmu Tuhan. Dia kata, okey. Kalau awak kata gitu, andai kata sesuatu itu wujud tak perlu pada iradat, cukup sekadar bahawa dia wujud kerana dia ada dalam ilmu Tuhan. Nampak ayat tu macam maknanya syubhah itu mungkin berlakulah. Dia kata sesuatu tu wujud kerana dia dalam ilmu Tuhan, tak perlu pada iradat pun. Okey, kalau gitu sama je. Sesuatu tu wujud tanpa perlu kudrat pun, sebab ada dalam ilmu Tuhan. Orang boleh terima tak? Takkan boleh terima. Sebab macam mana semata-mata ilmu boleh ada? Kerana kewujudan tentu berhajat kepada kudrat. Bila begitu samalah. Kenapa di sini pada masalah iradat nak nafikan kerana dah ada dalam ilmu Tuhan? Maka kalau gitu kudrat pun kena nafi. Padahal tak ada orang nafi kudrat. Maka iradat pun turut disabitkan. Ustaz Sanusi sore sebut ke kaedah kullu syai'in yatanawaluhul imkan ay fi dairatil imkan yaftaqiru ila takhsisin bi ahadil jaizaini alaihi badalan min naqidihi. Setiap sesuatu
yang merangkumi oleh imkan, benda yang duduk dalam mungkinat, dairatul imkan. Dia berhajat kepada taksis dengan salah satu dua yang harus ke atasnya. Nak tentukan satu, ganti pada satu lagi. Wujud ganti pada adam. Dia panggil sebagai apa? Al-mumkinat al-mutaqabilat. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatu jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. 6 perkara lah ulama simpulkan. Perkara mungkinat tu dia tidak akan lari daripada 6 ni. Wujuduna wal adamu. Wujuduna, wujud dan adam. Wujud lah wa adam. Mungkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu. As-sifatu, sifat. Keadaan sesuatu itu. Kenapa dia putih, tidak gelap? Kenapa dia dia sifat dia begini, mendengar, kenapa hak ni tak mendengar? Kenapa hak ni jahil, hak ni alim? Wujuduna adamu sifatu azminatun, masa, kenapa lahir pada masa ini, tidak masa sebelum ni? Azminatun jihatu, jihad arah, kenapa di atas tidak di bawah, di belah timur tidak di barat, tempatlah. Wujuduna wal adamu sifat sifatu azminatun amkinatu. Tinggal seamkinatu. Jihad amkinah tu tempat. Amkinatu tempat. Kenapa dia tempat itu? Di sini, tidak di sana. Amkinatu jihatu kadzal maqadiru. Begitulah juga maqadir. Kadarnya. Kenapa berat dia 60 kilo, tidak 70? Kenapa besar ni? Besar ini, tidak besar itu, tidak kecil. Dan seumpama ini tidak lari daripada 6 perkara itu. Okey. Okey. Mana tadi? Intaha. Habis. Wal muradu bil kainati, yang dikehendaki dengan kainat, kullu mawjudin siwallahi ta'ala, setiap mawjud selain Tuhan. Itu maksud kainat. Wahiyal hadithatu, iaitu sekalian makhluk yang baharu. Id kanat ba'da allam takun, kerana kanat ni kan tamah, kana tamah ni kerana ada ia, bermakna wujidat, ada ia ba'da allam takun, selepas daripada tak ada. Itu nama kainat. Tengok ana share dulu video Syekh Ali Jumaah. Orang rock dia tu Muhammad Syamsuddin rock. Muhammad Syamsuddin ni Syria dah. Dia rock Syekh Ali Jumaah. Pasal kitab tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ambil maqta' Syekh Ali Jumaah tu. Syekh Ali Jumaah kata wasafallaha biwasfil kainat. Mereka ni dalam kitab Mujassimah tu menyifatkan Allah biwasfil kainat. Biwasfil kainat. Lepas tu dia persoalkan, kainat kan Allah. Allah kain kata. Waduh. Kainat. Kainat, wasfil kainat. Lepas tu dia kata Allah kain. Dia ambil hadis kan Allah. Kan Allah. Orang Arab. Makna bahasa dia sendiri pun. Nampak tak? Subhanallah. Apatah lagi orang Melayu. Kau bukan Arab. Tak pelik lah zaman fitnah ni. Jadi kainat ni maklum dah, masih wallah. Tiba-tiba boleh bertikar lagi. Boleh bertikar lagi Syekh Ali Jumaah. La haula wala quwwata illa billah. Mana tadi? Ba'da alam takun. Okey. Wal mudabbiru. Allah Ta'ala al-mudabbir, yang mentadbir, yang mengurus.
al-mubrimu lil asya, yang memutuskan sekalian perkara. Dia yang putus. Ala ilmin, berdasarkan ilmu. Dia memutuskan setiap perkara berdasarkan ilmu. Bi adbariha, dengan kesudahannya. Ai awaqibiha, awaqibah kesudahannya. Tuhan tentukan. Wa ma sayakunu minha, lagi apa yang akan berlaku. Wa qad warada bi sighatil fi'li bi hadhihi sifati, dan sungguhnya datang dengan sirah fi'il, dengan sifat ini, sifat mudabbir ini, tapi sirah fi'il. Walam yuzkar fil asma, tapi tidak termasuk dalam asma. Ada asma husna tak? Ada tau. Al-mudabbir tak ada asal. Tidak masuk daripada asma. Ai wa qad warada bi sighatil fi'li bi hadhihi sifah fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Jadi mungkin kalau kita baca ni seakan-akan walam yuzkar fi asma' ni jumlah mu'taridah. Apa tak? Kerana fi salasati tu dia muta'alliqun dengan waqad warada bi sighatil fi'li fi thalathati mawadi'a, pada 3 tempat. Okey. Ada apa ni, kita tahqiq mai kedian kan. Nama dulu tak ada tanda-tanda bacaan pun, fasilah ke tak ada. Faqala ta'ala, maka firman Allah Ta'ala apa? Yudabbirul amra ma min syafi'in illa bi'idnih. Dialah yang menguruskan perkara. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali setelah Allah mengizinkannya. Yudabbiru ni sirah fi'il. Wa qala ta'ala yudabbirul amra yufassilul ayat. Dia yang menguruskan segala urusan dan mentafsirkan ayat-ayat dan bukti-buktinya. Wa qala jalla wa ala yudabbirul amra minas sama. Dia yang mentadbirkan urusannya daripada langit ke bumi. Nampak? Jadi datang dengan sirah fi'il. Wal mulku wal malakut, dan yang dialah yang mentadbir mulk ma zahara minal kaun, apa yang zahir daripada makhluk ini, alamul mulk dinama. Wal malakut ma ghaba anil hawas, atau ma ghaba anha, yang gaib, yang tak nampak daripada makhluk-makhluk dan alam ini, itu alam malakut. Dia panggil apa? Alam di sebalik mata, alam bazrah. Ada orang buat stiker tak? Kan buat meme. Mana ada? Ada lagi tuan ni tu. Okey. Wal mulku wal malakut wa taqaddama tafsiruhuma, telah terdahulu tafsiran keduanya. Wal malakut, ni sebut balik, fa'alutun minal mulki, atas wazan fa'alut daripada kalimah al-mulk. Kal jabarut minal jabri, seperti jabarut daripada kalimah jabrut. Ni pun tersebut dahulu. Warrahabutu minar rahmati warrahbah. Rahamut, makna Allah Ta'ala kerahmannya, sifat belas kasihan dan rahmatnya. Rahabut, rahbah, sifat kegerunan dan kejalal, gerun, keagungan, kehebatan dan kegerunan Tuhan tu. Wallahu a'lam. Wal qalilu wal kathiru, yang sedikit dan yang banyak. Ma'rufanilah, ma'ruf lah, tak payah syarah banyaklah. Makna qalil, makna kathir. Kas-saghiri wal kabir, umpama kecil dan juga besar. Wa yakunu kullu minhuma, dan adalah setiap daripada keduanya fil hissi haqiqatan, pada makna perkara yang berbentuk hissi, berbentuk tangible, yang boleh ada sentuh ni lah, boleh tu benda itu hakikah, penisbahan qalil kasih sorry kabir tu, maka benda tu hakikatlah, kecil besar banyak sikit. Wa fil ma'nawi, tapi pada perkara maknawi majazan, itlaq lafaz itu menjadi majaz. Okay. Wal khairu
dan bermula al-khair. Apa maknanya? Ma fihi faidatun wa manfaah. Sesuatu yang padanya ada faedah dan manfaat, itu khair. Wasyarru didduhu, lawan kepada khair. Wa huwa ma fihi khasaratun wa madarratun, sesuatu yang ada kerugian dan mudarat padanya. Wal imanu, apa makna iman? At-tasdiqu, membenarkan. Wal id'an, tunduk patuh, kepatuhan. Wal kufru, kufur itu al-juhud, keingkaran. Wal inad, samalah. Ingkar, juhud, inad makna ingkar. Seterusnya, nombor 1 tulis apa tu? Gitu je. Okey. Seterusnya, wan naf'u. Apa makna an-naf'u? Ma fihi salamatun wa faidah. Perkara yang padanya ada keselamatan dan faedah. Wad-durru ma fihi alamun wa masyaqqah. Perkara yang padanya ada kesakitan dan kesukaran, kesusahan. Wal irfan. Apa makna irfan? Al-ilmu bisyai'i. Tahu tentang sesuatu ala ma huwa bihi, mengikut hakikat sebenar. Ala ma huwa bihi, mengikut hakikatnya. Mengikut hakikatnya. Ala ma qalahul qadhi, ini berdasarkan ta'rif oleh Qadhi Abu Bakr Baqillani. Ma'rifatus syai' ala ma hiya bihi. Ala ma huwa bihi. Ala ma huwa bihi. Wan nukru. An-nukru pula intifa'ul ilmi bi syai', ternafi pengetahuan tentang sesuatu ala ma huwa bihi, berdasarkan hakikat sebenar. Tak tahu hakikat sebenar. Li'annahu muqabilun lil irfan, kerana an-nukru ini lawan bagi irfan. Maknanya kita kata jahil lah. Wal fauzu, kemenangan. Al-zafaru, menang maksudnya. Al-zafaru bil maksudi, menang dengan apa yang dikehendaki. Ma'assalamati minal maula, dengan beradanya keselamatan. Minal maula, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejayaan, dapat apa yang nak, dan selamat pula Allah Ta'ala beri. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan syurga, faqad faza, sungguhnya dialah yang berjaya. Sungguhnya telah berjaya ia. Tak maaflah kalau dok terjemah kok betul benar pondok, kita maaf. Sungguhnya telah berjaya ia. Kena terjemah gitulah kalau nak tu. Pandai-pandai orang alim Melaka. Kalau nak terjemah kok cara pondok, ubahlah. Tak. Wal khusru, rugi. Apa maksud? Fawatul maqsadi, fawat, hilangnya apa yang dituntut, ma'a husulil afati, beserta hasilnya afah, kerosakan ataupun kerosakan, kemusnahan dan seumpamanya. Waziyadatu, dan ziyadah itu ma fauqal matlub, apa yang lebih daripada yang dituntut. Nak banyak ni, boleh lebih, ziyadah. Wan nuqsanu al-kusuru dunah, kurang daripada dia. Kusuru dunal matlub, dunahu dunal matlub. Nak banyak ni, dapat sikit, panggil kusur. Nak contohnya 1 juta, tak boleh 1 juta, boleh 700,000 ya contohnya. Anda buat tak? Nuqsan, kusuru dunahu ay dunal matlub. Wa ta'atu, dan ta'at itu. Sekarang ni Syekh Ahmad Zarruq dia buat makna ta'rif bagi perkataan-perkataan tadi. Muwafaqatul umuri bihi syar'an, menepati al-umuri bihi, menepati al-umuri bihi syar'an, perkara-perkara itu pada syarak. Al-umuru bihi makna perkara yang disuruh dengannya, pada syarak. Ta'ah.
tengok depan, depan tak ada dah. Ada nak taklid tak sini? Ada nak taklid tak sini? Ana duduk baca macam rasa canggung sikit. Kalau muwafaqatul ma'muri bihi syar'an. Muwafaqah menepati al-ma'muri bihi, perkara yang disuruh dengan dia pada syarak. Tak pelik tu buat alih lam. Kalau tengok kena tengok nuskah asal, sebab saya boleh tulis gini. Tak payah pun. Al-ma'mu ada kat tu. Ingat alih lam al, rupanya ming. Tu kena tengok nuskah asal, waktu tak asal. Belum tahulah, tapi muwafaqatul umuri bihi rasa lain. Nampak rasa lain. Kita bukan pakai tahqiq tahqiq. Carilah orang-orang pandai tahqiq atau ada nuskah asal, tengoklah. Tapi makna nak khabar apa? Taat itu bertepatan apa yang disuruh dengannya pada syarak. Ya, apa disuruh dengannya pada syarak. Okey. Wal isyan mukhalafatu amrillah, menyalahi suruhan Tuhan. Amrillah al-wajib, menyalahi suruhan Tuhan yang wajib. Itu isyan namanya, itu maksiat. Menyalahi suruhan Tuhan yang wajib. Ya, mana Izzat? Umur ke makmur? Makmur. Okey. Wal kufru, kekufuran pula. Asluhu lughatan, asal al-kufru pada bahasa at-taghtiyatu, makna taghtiyah, tutup. Wa minhu, dari kerana itu summiyal harraf, dinamakan orang yang harraf ni makna orang yang petani. Petani itu kafirah, dinamakan kafir. Jangan panggil dia kafir. Sebab dah keluarlah daripada isti'mal lughawi tu jadi isti'mal urfi yang lain dah. Dia sebut kafir. Pergi kat tadi, kafir mari sini. Apa dah? Dari segi bahasa, kafirah makna sebab apa? Dia yang menutup. Li'annahu yughattil badra biturab, kerana dia menutupkan biji-biji ataupun benih-benih dengan tanah. Ni dalam Quran guna. Minhu qauluhu ta'ala a'jabal kuffara nabatuhu. Allah Ta'ala dalam surah Hadid cerita bahawa telah mentakjub al-kuffar. Kuffar ni kawan kafir, petani-petani. Nabatuhu, oleh tumbuhan-tumbuhan dia. Apa yang dia tanam itu. Tumbuhan itu keluar, tumbuh dengan besar dan juga dengan suburnya, dengan kekuasaan Allah, a'jaba, sehingga mentakjubkan petani-petani. Hurraf, harraf, wa fi syar'i, dalam syarak pula. Tadi lughatan, asluhu lughatan, wa fi syar'i, pada istilah syarak apa dia? Al-kufru taghtiyatul haqqi bil batil, menutup kebenaran dengan kebatilan. Hak batil, hak benar ditutup, dia bawa yang batil. Bawa yang batil untuk menutup kebenaran. Itu kufur. Wal imanu syar'an, dan iman pada syarak pula apa dia? At-tasdiqu billah, membenarkan dengan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa bima ja'a anhuma, dan apa yang datang daripada keduanya, min amrin wa nahyin wa ghairihima, daripada suruh, larang dan selain daripada keduanya. Okay. Wa qawluhu illa biqada'illahi wa qadarihi wa masyiatihi. Tidak berlaku semua tadi. Tak qalilun au kathirun khairun au syarrun, semua sekali tak berlaku illa biqada'illah wa qadarihi wa masyiatihi, dengan qada, qadar dan masyiah Tuhan.
Hadza khabarul jumlati kulliha. Ini khabar dia. Buat panjang tu kan, ni khabar dia. Faqada'uhu, maka qada' Tuhan itu. Apa makna qada'? Hukmuhu, ketentuan Tuhan, hukuman Tuhan. Ai qauluhu li syai'in kun, iaitu kata Tuhan bagi setiap perkara tu, kun, jadilah kamu. Ini pula majaz juga ni. Makna ketentuan Tuhan, iaitu Tuhan menghendaki berlaku sesuatu. Wa qadaruhu, qadar Tuhan, ibramuhu ma abramahu. Betul Ibramuhu ma abramahu fayakun. Memutuskan apa yang telah Tuhan putus. Memutuskan apa yang Tuhan telah putus. Ibramuhu ma abramahu fayakun, lalu jadi ia. Okey. Jadi qada ialah hukum Tuhan, iaitu perkataan Tuhan kepada sesuatu kun, dengan maksud Allah mengadakan. Wa qadaruhu, qadar, ketentuan, makna Tuhan putuskan apa yang telah diputuskan, maka benda itu berlaku. Nampak? Jadi zahir daripada tafsiran huraian Syekh Ahmad Zarruq ini, dia bawa makna dan takrif qada dan qadar berdasarkan mazhab mana? Mazhab Maturidiyah lah. Tak, mazhab Maturidiyah yang mengatakan bahawa qada itu ialah perlaksanaan, qadar itu ketentuan. Zahir daripada kalam Syekh Ahmad Zarruq lah. Jadi isu dua qada qadar, mana hak takrif ni dia tukar gitu je antara Asy'ariyah Maturidiyah, dua tu je. Mana-mana boleh berlaku. Dari segi lughatan, dari segi lughah, menyokong kepada takrif yang dibuat oleh Maturidiyah. Wa masyiatuhu, dan masyiahnya, ai iradatuhu bihi, iradat Tuhan padanya, iradatuhu fihi, iradat Tuhan pada, bi takhsisihi, dengan menentukannya, bi ahadil jaizaini alai, dengan salah satu dua perkara yang harum ke atasnya. Okay. Wa qawluhu, dan katanya, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun, apa yang Tuhan nak pasti berlaku, apa yang Tuhan tak nak takkan sama sekali berlaku. Kalimatun, qauluhu itu kalimatun, ini kalimah ajma'a 'alaiha salafu, sepakat ke atasnya oleh para ulama salaf. Akidah ni, kalimah ini dan i'tiqad ini sepakat. Apa yang Tuhan nak itulah berlaku, Tuhan tak nak takkan berlaku. Qabla nubughil bid'ah, sebelum tumbuhnya bid'ah-bid'ah, sebelum tumbuh dan lahirnya bid'ah-bid'ah. Fakanat 'alal qadariyati wal mu'tazilati, maka adalah kalimah ini ala ay hujjatun ala, ala ay hujjatun 'alal qadariyati wal mu'tazilah. Ini hujjah ke atas golongan qadariyah dan mu'tazilah yang menyatakan bahawa ada perkara hak Tuhan tak nak, iaitu maksiat. Padahal di sisi kita, apa yang Tuhan nak akan berlaku, apa yang Tuhan tak nak takkan berlaku. Jadi segala yang berlaku, tentu segala berlaku itu kehendak Tuhan. Mu'tazilah kata tak, Tuhan nak benda yang baik-baik saja. Wa sayatil kalamu alaihim fil af'ali, lagi akan datang perbincangan kalam ke atas mereka, golongan-golongan ahli bid'ah ni, pada masalah perbincangan tentang af'al al-ikhtiyariyah nantilah, insya-Allah taala. Kemudian katanya thumma qala la yakhruju, banyak dah ni. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan? Tak
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.